ada di kalangan manusia di atas muka dunia, mereka itu rajin beramal, tetapi amal itu di sisi Allah Ta'ala rugi. Maka amal itu sia-sia. Maknanya ada satu kelompok manusia di atas muka dunia, mereka itu rajin beramal. Maknanya beramal itu memang rajin. Tetapi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, mereka itu tergolong dalam orang yang bil akhsarina amalan. Amalannya rugi. Maknanya kerja kuat-kuat tapi penat. Jadi golongan ini disebutkan oleh Allah Ta'ala. Siapa dia tuan-tuan? Dalam ayat Quran menyebut alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Iaitu orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa saja yang mereka lakukan. Maksud dia, ada kelompok orang atas muka dunia, dia beramal dan dia sangka amal tu betul. Amal dia betul. Dia menyangka amal betul, tetapi amal itu bila ditimbang ataupun bila diperiksa balik mengikut apa yang disebutkan oleh Allah, amal itu tak betul. Siapa dia golongan itu? Maka dalam Quran kata ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fabita ta'malum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maksud dia, mereka itu adalah golongan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Itu dia jenis orang yang beramal, tapi amalannya itu ditolak oleh Allah. Amalannya rugi. Mereka itu ialah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan hari pertemuan dengannya. Kalau kita tengok dalam beberapa ayat lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata orang-orang yang rugi dalam amalan ialah orang yang menolak ayat-ayat Allah. Jadi maksudnya macam mana tuan-tuan? Maksudnya ginilah senang cerita. Masjid dia pergi, semayang buat, berjamaah buat, puasa buat, zakat buat. Maknanya kerja-kerja yang diperintahkan Allah Ta'ala dibuat. Tapi amalannya ditolak oleh Allah. Puncanya kenapa? Mereka engkar pada ayat-ayat Allah. Mereka menolak ayat-ayat Allah. Mereka menolak ayat-ayat Allah. Sebab ada juga jenis orang tuan-tuan, dia boleh terima semayang. Bab semayang dia boleh terima. Bab puasa dia boleh terima. Bab zakat dia boleh terima. Bab pergi haji dia boleh terima. Kenapa? Amalan itu adalah amalan yang majoriti orang buat. Tetapi kalau kita tengok balik, Islam yang dibawa oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala Al-Quran, dia bukan sekadar 5 perkara itu je. Bukan sekadar mengucap sembahyang, puasa, zakat dan haji. Sebab Islam tu kat mana? Islam tu apa yang ada terkandung dalam Al-Quran. Jadi bila kata Al-Quran itu menyebut ayatnya 6,236 ayat. Ayat Quran itu ada 6,236 ayat. Dan satu riwayat menyebut demikian. Maknanya kefarduan Allah Ta'ala itu banyak. Bukan sekadar 5 perkara itu. Bukan sekadar 5 perkara. Bahkan banyak. Ada orang dia boleh semayang. Ada orang dia boleh puasa. Ada orang dia boleh zakat. Ada orang dia boleh haji. Tapi bila diajak untuk ikut hukum Allah Ta'ala, dia tak nak. Menolak. Sebab ayat ni dia kata, kafaru bi ayati. Mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Bila kata ayat-ayat Allah Ta'ala tu maknanya Al-Quran keseluruhannya. Ayat Quran ada cerita sebut bab semayang. Ayat Quran ada cerita sebut bab puasa. Ayat Quran ada cerita sebut bab zakat. Ayat Quran ada cerita sebut bab haji. Dalam masa yang sama, ayat Quran juga ada cerita pasal keluarga. Ayat Quran ada cerita pasal masyarakat. Ayat Quran ada cerita pasal muamalat, ekonomi. Ayat Quran ada cerita pasal undang-undang. Ayat Quran ada cerita pasal ibadat. Ayat Quran ada cerita pasal politik. Semua dalam Al-Quran. Jadi orang ni kadang dia terima sebahagian, dia tolak sebahagian. Kalau ambil sebahagian, tolak sebahagian tuan-tuan, maka orang ini adalah kufur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Islam ni tuan-tuan, dia punya matematiknya, dia tak super macam matematik kat sekolah. Kalau matematik kat sekolah, kalau kita belajar 6 tolak 1 jawapannya, itu matematik sekolah. Tapi kalau Islam 6 tolak 1 kafir. 6 tolak 1 kosong. Contohnya macam mana? Tuan-tuan, rukun iman yang 6 tu, percaya Allah, percaya Rasul, percaya kitab, percaya malaikat, percaya hari kiamat, percaya qada qadar, 6 tu ditolak 1, hilang 6.
Kalau matematik kat sekolah 6 tolak 1 tinggal 5. Tapi kalau matematik Islam, tolak rukun iman 1 je, habis semua. Itu kedudukannya. Sebab tu dalam ayat ni disebut, orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka itu orang yang kalau beramal, amalnya ditolak. Allah tak terima. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab tu tuan-tuan, kita sebagai seorang beriman, kena betul-betul beriman. Maknanya kena terima semua yang diperintahkan oleh Allah. Sebab tu kita ni selalu diajak untuk berdoa. Berdoa dengan Allah Ta'ala, minta apa? Minta Allah tolong, minta Allah bantu kita supaya Allah berikan kekuatan untuk beramal dengan syariat dia. Kan? Kalau semata-mata kita sendiri, kita tak mampu nak buat. Tapi kita minta dengan Allah, Allah bantu. Sebab tu dalam doa yang Nabi ajar apa dia? Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu doa Nabi ajar. Doa Nabi ajar maksudnya apa? Allahumma inna ala zikrika, ya Allah kau bantu aku untuk mengingati kau. Kalau Allah Ta'ala tak bantu kita tuan-tuan, wirid memang tinggal. Sembahyang apa dah lagi? Kan? Cuba kita tengok anak kita tuan-tuan. Anak kita pagi, malam tidur. Bila kita tak kejut dia, subuh bangun lah agak-agak. Kalau Allah Ta'ala tak izin bangun, tak bangun dia. Tak bangun. Walaupun dibangkan, tak bangun dia. Kenapa? Sebab yang boleh bantu kita untuk ingat dengan Allah Ta'ala itu ialah Allah. Allahumma inna ala zikrika. Maknanya kita nak ingat Allah Ta'ala, minta bantuan dengan Allah. Kalau Allah Ta'ala tak tolong, memang tak mampu nak buat. Kemudian wasyukrika, dan kita nak bersyukur pun atas bantuan Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok orang banyak harta, kaya, kan? Berapa ramai tak bersyukur? Kan Allah Ta'ala bagi nikmat, maknanya kalau banyak harta kita bersedekah. Tapi berapa ramai orang yang kaya nak bersedekah payah. Tuan-tuan tengok biasa yang rajin bersedekah siapa? Kebanyakannya orang miskin. Orang yang tak berapa nak ada duit, pergi RM1, RM5, RM10, kan? Hasil dari penambungan. Itu sebab kita tengok begitu juga orang kampung. Kalau nak pergi haji tu, dia kumpul sikit, lama-lama boleh pergi. Tapi kalau orang yang jutawan, banyak duit, belum tentu. Kenapa? Sebab tu tadi, Allah tak bantu dia untuk ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu juga tuan-tuan, Allah bagi rezeki kita atas kesihatan. Tuan-tuan tengok, kalau Allah Ta'ala tadi bantu kita untuk beribadat, artinya kalau orang mampu untuk pergi ke masjid, itu siapa yang bantu? Allah. Maknanya Allah suka menghalakan dia ke masjid. Tapi kalau orang payah sangat nak pergi masjid, itu tandanya apa? Allah tak tolong. Bila tak tolong, maknanya Allah benci dengan dia. Maknanya apa tuan-tuan? Bila kita tengok ada orang datang ke masjid, itu adalah tanda orang itu disayangi oleh Allah. Tandanya Allah sayang pada dia. Tapi kalau orang tak nak pergi ke masjid, yang sepatutnya memang kena pergi masjid, kan biasanya orang lelaki kan wajib pergi masjid. Bila? Hari Jumaat. Hari Jumaat tuan-tuan, sembahyang Jumaat hukumnya wajib kan? Mana ada sembahyang Jumaat hukumnya sunat? Kalau sembahyang Jumaat hukumnya wajib, artinya pergi Jumaat hukumnya wajib juga. Sebab sembahyang Jumaat tu wajib, perginya wajib. Kalau nak tak wajib tuan-tuan, orang tak nak pergi sembahyang Jumaat, boleh. Apa syarat dia? Pertama, orang tu mesti budak kecil. Sobi. Yurfa'ul qalam salas. Allah Ta'ala, Nabi kata, kalam diangkat, mata mikir ada 3. Pertama, sobi. Kalau tak nak pergi masjid, jadi sobi. Sobi tu budak kecil, belum balik. Tapi kalau tengok-tengok yang ada ni, semua dah balik tuan-tuan. Yang kedua, dia kata, nombor 2, an-naum hatta yastaiqiz. Orang yang tidur sampai dia sedar. Kan? Maknanya orang yang tidur sampai dia sedar. Maknanya kalau orang dia tidur daripada pagi, sadar-sadarnya asar, hari Jumaat, dah tak dapat Jumaat lah. Sebab kenapa dia tertidur? Kan? Yang ketiga, majnun, gila. Ni 3 kelompok ni, kalau tak pergi Jumaat tak apa. Tuan-tuan, 1 budak, 2 orang gila, 3 orang tidur. Ni tak pergi Jumaat tak apa. Tapi kalau selagi dia tu tidak budak, dia tak tidur, dia tu tidak gila, maka wajib pergi Jumaat tu wajib. Jadi kalau dia pergi tuan-tuan, itu tandanya apa? Kalau mengikut dalam ayat Quran ni, ialah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tandanya. Sebab tu orang lelaki dia wajib untuk pergi ke masjid. Nak tak nak dia kena wajib pergi. Hari Jumaat. Kan hari
Hari Jumaat. Lebih-lebih lagi kalau dah hari Jumaat dia mampu pergi, dia pergi pula hari-hari selain Jumaat sembahyang berjemaah. Kenapa? Sebab Nabi kata macam ni. Ma min badwin wala qaryatin tuqamu alaihi al-jama'a il istahwadha alaihi syaitan. Mana-mana sebuah kampung ataupun sebuah kampung atau sebuah dusun yang tidak didirikan sembahyang berjemaah, maka ketika itu istahwadha alaihi syaitan, maka syaitan akan mengeraskan hati-hati mereka. Jadi mana kalau kat kampung, kat kampung surau masjidnya tak ada sembahyang berjemaah, tandanya apa? Syaitan menguasai hati orang kampung. Jadi keras hati. Jadi keras hati. Jadi kita ni sebagai orang Islam kena ingat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak amal kita tu betul, kita jangan tolak ayat-ayat Allah tadi. Jangan tolak. Sama ada kita senang ataupun susah, kita terima. Sebab mentaati Allah dan mentaati Rasul tanpa kita membangkang ataupun kita mengkritik ataupun kita tak suka, kita kena terima. Sebab itu perintah daripada Allah. Sebab tu dalam ayat ini kita jangan tertipu. Tertipu macam mana? Ada jenis orang dia boleh semayang, dia boleh puasa, dia boleh pergi sembahyang Jumaat, tetapi bila cerita bab yang lain daripada apa yang disebutkan oleh Allah, maknanya ada dalam Al-Quran, dia tak nak terima. Itu tadi saya sebut tadi, ada orang boleh terima semayang, tetapi bila ajak kepada hukum Islam tak boleh terima. Ada. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok. Kadang-kadang kita tengok masyarakat kita lah, orang Melayu, bila kita kata semayang, boleh. Tapi ajak kepada hukum hudud, dia kata mana boleh Ustaz, masyarakat majmuk. Alasan apa itu? Kan? Kita selalu dengar dekat mana? Dekat warung bila bercerita macam mana Ustaz nak laksanakan Islam, masyarakat kita berbilang kaum. Kalau kita tanya balik, zaman Nabi tak berbilang kaum tu. Zaman Nabi tu, masa Nabi meninggal, masa Nabi hidup, zaman dia tu ada tak berbilang kaum? Yang saya baca tuan-tuan dalam sejarah Islam, Nabi masa daripada Mekah ke Madinah, masa Nabi jadi ketua dekat Madinah, ada 5 kelompok manusia. Selalu saya sebut Muhajirin, Ansar, Banu Qainuqa, Banu Nadir dan Banu Qairuzah. Ini disebutkan. 2 kelompok Islam, 3 kelompok kafir. Nabi belum mati lagi. Maknanya Nabi jadi ketua. Nabi, masyarakat tu dah majmuk dah. Dah majmuk. Tetapi dapat dilaksanakan Islam. Jadi artinya apa? Kalau orang hari ini mengatakan bahawa bila diajak kepada Islam, dia kata ini masyarakat majmuk, itu salah. Itu hanya persepsi dan emosi, bukan fakta. Bukan fakta. Sebab orang Islam, dia kena faham, tadi ayat kata, orang yang amalnya tidak diterima oleh Allah, yang rugi, dikatakan rugi ialah orang yang ulaikal ladzina kafaru bi ayati. Orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah. Semayang dalam Quran ada, puasa ada, hukum hudud dalam Quran ada atau tidak? Ada. Tuan-tuan tengok kalau nanti Pak Imam baca ayat 59, surah An-Nisa nanti dia baca. Selepas ayat 59, ayat 60, ayat 61. Ayat 61 dalam surah An-Nisa itu dia berbunyi wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ini ayat 61 surah An-Nisa. Ayat ini memberi maksud apa? Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka ta'alu ila ma anzalallahu, marilah ikut apa yang Allah Ta'ala turunkan, apa yang Rasul turunkan. Ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa. Kamu akan tengok orang munafik itu menyekat dengan sebenar-benar sekatan. Dia tak kata orang kafir. Tuan-tuan, kalau saya nak tanya, orang kafir kalau dia tak nak Islam, itu logik tak logik? Logik lah, dah memang dia tak kafir. Dia kafir. Dia memang tak Islam. Artinya dia tak terima undang-undang Islam, itu logik lah. Tetapi kalau orang yang munafik, yang luarnya nampak Islam tapi hakikatnya kafir kepada Allah, maknanya sikap talang dua muka, orang begini nampak je Islam tetapi hakikatnya tidak Islam, dia tolak Islam. Quran kata ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Orang munafik dia biasa tak suka dengan hukum Islam. Orang munafik dia tak suka dengan hukum Islam. Tu dia. Semayang dia boleh semayang, tapi bab yang hak lain dia tak boleh terima. Sebab tu tuan-tuan, kita sebagai orang Islam, kenapa kita kena belajar Al-Quran tadi yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Jiwa kita dilatih untuk tidak menolak ayat-ayat Allah. Tu. Ya? Kalau menolak ayat-ayat Allah, masalah. Yang menolak ayat-ayat Allah, masalah. Itu dia.
Contohlah tuan-tuan, kalau tuan-tuan balik rumah, kalau cuba tuan-tuan tanya rumah. Kan? Minah, agak-agak kalau abang ni kahwin seorang lagi, kau nak? Kan? Macam abang, agak-agak terima tak? Macam? Tok, oh, mengkeng orang kata kan? Menteng kelek orang kata. Tu, kan? Betul tak ya? Memang itu. Tetapi kalau tanya balik, Quran kan ada ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kamu nikahlah akan perempuan 2, 3 atau 4. Kalau kamu tak mampu, maka 1. Quran ada sebut. Jadi maknanya keengkaran dia tu, dia tak suka tu sebab dia tak suka Quran ke apa? Itu yang tuan-tuan kena faham. Kadang-kadang kita duk tengok isteri kita pun semayang. Kan? Puasa, tapi cuba tanya hukum tu. Wah, memang tuan-tuan bengkeng habis, kan? Betul tak? Itu yang selalu saya suka sebut apa? Kalau ustaz lah cerita kuliah Madu 3, memang dia tak terima. Tapi kalau P.Ramlee berlakon Madu 3, melekek-lekek dia tengok. Betul tak tu Kalau P.Ramlee lah yang buat Madu 3 tu, filem dia tu, suruh isteri kita tengok, melekek-lekek dia tengok. Kenapa? Seronok. Tapi kalau ustaz cerita, mesti dia kata aku mau menyampah kalau ustaz cerita buat ni. Tu. Artinya tuan-tuan, sedangkan kalau kita lihat itu dalam Quran memang hukum Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ada di kalangan hamba-hambanya yang beramal kuat tetapi amalnya sebagai amalan orang yang rugi. Puncanya kenapa? Menolak ayat-ayat Allah. Sebab tu tuan-tuan, untuk kita tak menolak ayat-ayat Allah, macam mana? Pertama, bacalah Al-Quran tu rajin-rajin. Kedua, belajarlah isi kandungan Al-Quran tu rajin-rajin. Kena tahu. Kena tahu. Supaya apa? Apa yang kita baca, apa yang kita tahu, kita sendiri boleh terima. Kita sendiri boleh terima. Macam contoh tuan-tuan kita duk tengok, macam dululah tuan-tuan masa muda-muda. Masa muda-muda. Bila orang rumah kita tu kita kenal, dia bagi surat kat kita. Kan? Masa kita baca surat tu rasanya macam mana tu? Ni dulu masa muda-muda kan. Bakal bini tu dia bagi surat kat kita. Kita pun baca surat tu. Agak-agak mata tu rasanya macam mana? Bukan seronok aja. Masa baca tu terasa, jiwa tu terasa. Itu yang orang Melayu kata bila dah baca terasa tu, mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur tak lena. Lepas tu buat pepatah lagi, dia kata aku kalau tak nampak orang tak apa, janji nampak bumbung rumah adik lah. Kan? Punya orang Jawa kata sangkingnya tu tadi. Kan? Itu perkataan kalam surat manusia dengan manusia. Manusia dengan manusia. Yang ini Al-Quran tu kalam daripada Allah. Surat daripada Allah. Kalau manusia punya surat tu, baca kita pun terasa. Kan? Cuba tuan-tuan, orang rumah balik sebulan, balik-balik dia jumpa kita, dia kata, bang, kangen betul aku. Kan? Dia cakap macam tu pun, jiwa kita dah rasa lain. Ini Al-Quran. Al-Quran kita kena baca, kena ada perasaan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, orang yang tolak ayat-ayat Al-Quran, walaupun dia beramal, rugi dia. Rugi. Kalau dia beramal kuat tapi tolak ayat Al-Quran, rugi. Al-Quran tu pula ayatnya banyak, 6,236 ayat, 114 surah. Dimula daripada Fatihah, akhirnya Qul a'udzu birabbin nas. Ayatnya banyak. Sebab tu kita tuan-tuan kena belajar satu-satu. Barulah kita tahu perintah itu datang daripada Allah. Jangan sampai nanti kita beribadat tapi rugi ya. Tak dapat pahala. Satu, rugi, Allah Ta'ala tak terima. Boleh faham tuan-tuan? Yang nombor dua, antara golongan orang yang rugi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang tak jadikan Islam sebagai cara hidup, maka orang itu tidak diterima amalnya dan di hari akhirat sebagai rugi. Ayat 85 surah Ali Imran juzuk 3. Allah Ta'ala kata antara golongan yang rugi selain kepada menolak ayat Quran, yang kedua orang yang tak menjadikan Islam sebagai apa? Sebagai cara hidup. Tuan-tuan, ada kadang setengah orang tuan-tuan dia boleh pergi masjid, dia boleh pakai jubah, boleh semayang, tapi kadang-kadang dia naik motor pakai seluar pendek. Betul tuan-tuan Ada. Kadang-kadang orang dia boleh pergi semayang masjid, boleh pergi, tapi kadang-kadang dia naik motor, tudung tak pakai. Semayang kan? Semayang. Jadi tuan-tuan kena lihat
Apabila orang itu dia menjadikan Islam itu sebagai cara hidup, maknanya apa? Dalam masjid dia pakaiannya Islam, luar masjid pun pakaiannya Islam. Dalam masjid dia ikut Islam, luar masjid pun dia ikut Islam. Selalu saya bagi contoh macam ni. Kalau kita selalu tengok pokok kelapa, selalu saya bagi gambaran gitu. Kalau kita selalu tengok pokok kelapa, kita mesti pastikan akarnya kelapa, batangnya kelapa, daunnya kelapa, buahnya kelapa, pucuknya pun, lidinya pun lidi. Kita tak akan jumpa akar kelapa, batang rambutan, pokok apa, daun kelapa, buah rambutan, pucuk kelapa. Kan? Kalau orang ada macam tu, kita nak panggil pokok apa? Mam? Tak tahu nak sebut, tak ada nama. Memang tak ada nama. Mana ada begitu tuan-tuan? Pokok tu kalau kelapa daripada akar sampai ke ujung ialah kelapa. Artinya yang saya nak gambarkan, kalau Islam tu daripada akar sampai pucuk ni Islam. Kalau Islam tu dalam masjid, luar masjid pun Islam. Kalau Islam tu daripada lahir sebagai anak orang Islam, sunat orang Islam, berkahwin cara Islam, mati pun cara Islam. Kan? Maknanya daripada kecil sampai ke mati cara Islam. Jadi artinya di luar masjid pun Islam, dalam masjid pun Islam. Cara hidup tu sebagai orang Islam, luar pun cara sebagai orang Islam. Mana mungkin tuan-tuan kita sebagai orang Islam, tiba-tiba keluar kita caranya tak cara Islam. Faham? Sebab tu saya tadi contohkan, kalau kita sebagai seorang Islam, kita boleh pakai tutup aurat dalam masjid, keluar pun kita kena pakai tutup aurat juga. Macam mana? Tu yang kena belajar tu. Tu yang kena belajar. Minggu lepas saya sebut tuan-tuan, Islam itu yang cerita pasal milih pemimpin. Islam itu dia boleh memerintah. Islam itu, dan agama Islam itu boleh dijadikan dasar pemerintahan. Boleh, memang cukup boleh. Bukan tak boleh. Boleh. Cumanya perlu dipelajari. Tuan-tuan kena faham gini tuan-tuan. Saya dululah belajar masa sekolah-sekolah dulu sejarah ketika mana Inggeris dan Belanda menjajah negara. Kan? Bila dia balik, dia tinggalkan apa tuan-tuan? Bab ibadat dia tak kacau. Bab ibadat dia tak kacau. Nak semayang ke, nak puasa ke, nak buat zakat, nak haji, dia tak kacau. Kemudian yang dia tak kacau apa? Bab nikah kahwin, munakahat, dia tak kacau. Maknanya nak kahwin, nak menikah, nak anak ramai ke apa, dia tak kacau. Tapi bab muamalat dia kacau. Bab muamalat. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam bab muamalat ni, bisnes ada konvensional, ada Islam, ada riba, ada jual beli. Quran kata wa halallahu al-bai'a wa haramat riba. Jadi bab ni dia kacau sistem sistem muamalat. Yang kedua dia kacau apa? Sistem al-qudha. Sistem kehakiman. Sistem kehakiman. Sebab tu tuan-tuan tengok ada mahkamah syariah, ada mahkamah apa dia? Sibil. Kan? Dua-dua tu ada. Jadi tuan-tuan kena tengok betul-betul kedudukan tu. Sedangkan Islam dia memayungi antara orang Islam dan orang bukan Islam. Ada sistem Islam tu. Cuma oleh kerana manusia telah dijajah pemikirannya, maka kita lihat hari ni tuan-tuan, nak balik kepada Islam, dia nampak macam pelik. Padahal Islam itu lebih dulu pada sistem bukan Islam tu. Islam lebih dulu. Tuan-tuan bayangkan, saya nak sebutkan contoh tuan-tuan. Malaysia ni mereka 65 tahun dah kan? 65 tahun. Antara merdekanya Malaysia dengan Islam, mana lebih dulu datang? Islam dulu. Islam 1444 tahun dulu. Artinya kita telah disalahfaktakan oleh Barat. Artinya Islam itu memerintah 1444 tahun dulu. Cumanya apabila kita lihat orang bila dia memerintah, dia tak faham Islam, dia akan jadikan sistem sekular. Itu yang kita kena faham. Boleh faham tuan-tuan? Jadi maknanya kita ni sebagai seorang Islam, bila pilih pemimpin, kita nak pemimpin itu dia faham Islam dan minta dia perintah mengurus kita dengan cara Islam. Dengan cara Islam. Itu yang kita nak begitu. Boleh faham tuan-tuan? Jadi maknanya biarlah pemimpin yang kita nak pilih tuan-tuan, dia nak Islam dan mendaulahkan Islam. Jadi negara kita apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang diberkati oleh Allah, yang mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Itu yang kita nak. Boleh faham tuan-tuan? Jadi maknanya kalau pemimpin, dia boleh duduk kat masjid, boleh baca khutbah, boleh mengimami semayang, kemudian dia boleh ngajak masyarakat dia kenal Allah, kan rasa seronok kita tuan-tuan. Kan? Rasa seronok. Kita tuan-tuan, dulu saya sebutkan nak dapat menantu, pilih menantu.
Kalau menantu kita bila kahwin dengan anak kita, dia boleh jadi imam, tuan-tuan jadi makmum kat belakang, rasa jadi macam mana tuan-tuan kita duduk belakang? Mesti sejuk hati. Tapi kalau menantu tu perompak tuan-tuan, duit banyak tapi perompak, tolak ke depan tak boleh jadi imam, agak-agak rasa apa? Bukan panas hati, menyesal nanti tuan-tuan. Sebab tu saya selalu sebut apa? Penyesalan tidak pernah berada di depan, penyesalan biasa berada di belakang. Yang ada ialah kebenaran di hadapan. Jadi apa yang saya nak sebut tuan-tuan ialah jangan sampai kita jadi orang yang rugi. Saya tahu tuan-tuan hari ni khutbah manusia yang rugi di sisi Allah tajuk dia. Hari ni punya khutbah manusia yang rugi di sisi Allah. Jadi sebelum imam baca, saya buka dulu. Kan? Sebab saya baca ayat dia, kul hal unabbiukum bil akhsarina amal. Katakan wahai Muhammad kepada hamba aku beritahu kepada kau macam mana orang yang rugi dalam amalan. Ada orang beramal tuan-tuan, pagi petang siang malam tapi amalannya rugi. Allah Taala tak terima. Puncanya kenapa? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati. Mereka yang menolak ayat-ayat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi cukuplah kadar tu tuan-tuan Masuk dah. InsyaAllah kita jumpa pula di lain masa. Untuk tengah hari ni, nanti bab tu tadi Pak Imam sambung dalam khutbah. Kan? Tajuk dia tu yang saya tahu lah tuan-tuan. Manusia yang rugi di sisi Allah. Ayatnya pun yang saya baca tu. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung nanti ataupun kita dengar Pak Imam baca. Tapi yang penting jangan lupa tuan-tuan. Jangan sampai kita mendedahkan diri kita menjadi orang yang rajin beramal tetapi amalnya ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ni? Besok. Kalau tanya saya lah. Tadi saya dah bagi contoh tuan-tuan. Kita mesti pilih orang yang Islam, yang nak mendaulahkan Islam. Saya dah sebut pada minggu lepas, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu kena bersama dengan jamaah Islam dan kepimpinan mereka. Itu dah jelas tuan-tuan. Kan? Jelas tu. Dan saya juga bagi misal dulu, kita belum makan daun-daun kayu. Kan? Minggu lepas kalau tuan-tuan ingat, ada saya punya live tuan-tuan, tengok saya punya live. Dan saya kata kita masih makan sup gearbox, siakap tiga rasa. Maknanya apa? Zaman kita ni ada jamaah Islam. Siapa yang bergabung dengan jamaah Islam tuan-tuan? Itulah yang kita pilih. Kalau tanya saya, itulah kedudukannya. Kan ijtihad zaman masa sekarang. Sebab ijtihad ni tuan-tuan kena tahu. Ijtihad dia boleh berubah tengok keadaan. Kalau keadaan itu memerlukan. Disebutkan al-fatawa yataghayyaru bi taghayyur zaman wal makan wal uruf wal alat. Fatwa tu kadang dia berubah masa, tempat dan keadaan dan alat. Jadi sekarang ini ulama-ulama berijtihad, maka apa yang perlu ialah kita kena bersama dengan jamaah Islam, orang Islam yang nak Islam itu didaulahkan. Saya nak sebut tuan-tuan, selalu saya sebut penghujungnya ialah Melayu dengan Islam ada tak beza? Melayu dengan Islam ada tak beza? Ada beza. Melayu tu bangsa, Islam tu agama. Jadi artinya kalau orang Melayu menjadikan Islam tu sebagai pakaian, okey. Tetapi kalau orang Melayu dia tak jadikan Islam sebagai pakaian, no orang kata. Boleh faham tuan-tuan? Macam tadi saya kata, menantu kita kalau ustaz boleh jadi imam kita rasa sejuk. Tetapi kalau menantu kita perompak, kita sendiri pun menyesal tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena ingat, menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian tak berguna. Penyesalan berada di belakang, tidak pernah berada di hadapan. Tuan-tuan, kita kena gunakan akal sebelum pada kita mati. Sebelum pada kita mati. Orang yang mati tuan-tuan dalam Quran terlampau ramai yang menyesal. Janganlah kita tuan-tuan belum mati dah menyesal dulu. Jadi artinya tuan-tuan, gunakan akal, munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dengan Allah petunjuk. Moga Allah Taala tolong kita daripada dunia sampai ke akhirat. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.